Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Dr. Zuriana binti Zahrin dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada kali ini, kami daripada Kumpulan 4 akan membincangkan berkenaan isu ketirisan dalam dana perolehan kerajaan. Perolehan kerajaan merupakan proses yang sangat penting dalam pengurusan sumber dan perbelanjaan awam dalam menyokong pembangunan ekonomi sesebuah negara. Perolehan kerajaan melibatkan proses penerimaan barang, perkhidmatan atau projek oleh jabatan, agensi, unit atau sub-unit kerajaan melalui pelbagai kaedah seperti tender, sebut harga terbuka dan juga rundingan terus. Belanjawan yang diumumkan setiap tahun melibatkan jumlah yang besar di mana pada tahun 2023 sebanyak 388.1 bilion ringgit telah diperuntukkan di mana 289.1 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan selebihnya 99 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan. Pembelanjaan yang memerlukan dana yang besar ini menyebabkan sektor perolehan ini sering terdedah dengan perbuatan rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa yang seterusnya menyebabkan ketirisan atau kebocoran dalam dana kerajaan. Penjawat awam antara yang berisiko tinggi untuk terlibat dengan jenayah tersebut. Di sini dapat kita lihat bahawa nilai etika dan integriti yang tinggi diperlukan oleh seseorang, khususnya penjawat awam yang terlibat sama dalam proses perolehan kerajaan ini. Oleh itu, proses perolehan yang bermutu tinggi memerlukan penerapan standard etika yang tinggi di setiap peringkat pengurusan. Penjawat awam perlu mematuhi prosedur operasi standard atau kita panggil sebagai SOP perolehan yang telah ditetapkan bagi memastikan proses perolehan ini mengikut keperluan dan juga objektif perolehan. SOP ini membentuk panduan yang jelas dan konsisten untuk setiap langkah dalam proses perolehan bermula dari perancangan awal hingga penilaian serta pelaksanaan projek. Salah satu kes yang akan dibincangkan oleh kami berkenaan pelanggaran SOP perolehan adalah penahanan ke atas 2 orang penjawat awam di Kubang Pasu, Kedah kerana disyaki telah memalsukan maklumat berkenaan projek pemprosesan makanan ikan bernilai RM760,000 yang tidak pernah dijalankan. Kes itu difahamkan berlaku antara tahun 2017 dan 2020 dengan kerjasama pemilik perniagaan dan pembekal tunggal dalam kes tersebut. Objektif kajian, penulisan ilmiah ini diterbitkan bagi mencapai beberapa objektif untuk dijadikan sebagai panduan kepada masyarakat luar, dan antara objektif yang telah digariskan ialah yang pertama untuk mengenal pasti kes-kes yang pernah wujud melibatkan isu perolehan kerajaan dalam kalangan penjawat awam. Yang kedua untuk menghuraikan SOP dalam isu perolehan dan juga ketidakpatuhan perolehan yang berlaku terhadap isu yang dipilih. Ketiga, menyatakan pandangan kami terhadap nilai dan etika yang sepatutnya wujud dalam kalangan penjawat awam dalam menjalankan tugasan mereka berkaitan dengan perolehan. Keempat, menghuraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak berkaitan seperti pihak SPRM, Ketua Audit Negara dan juga PAC dalam menguruskan kes-kes perolehan serta untuk mengenal pasti sejauh manakah tahap profesionalisme mereka dalam mengendalikan kes-kes tersebut. Bagi masalah kajian, dalam kami menghasilkan penulisan ini, terdapat beberapa masalah kajian yang telah kami kenal pasti. Yang pertamanya, nilai dan etika yang semakin berkurang dalam kalangan penjawat awam yang mendorong kepada mereka melakukan isu ketirisan perolehan itu. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan kes-kes yang berlaku dalam kalangan penjawat awam yang melibatkan ketirisan perolehan itu sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Fika binti Subri, nombor metrik 285670. Terlebih dahulu saya akan menerangkan secara umum prosedur operasi standard SOP perolehan. Pihak agensi perlu menguruskan setiap penerimaan barangan, perkhidmatan atau kerja yang dibuat untuk memastikan apa yang diterima itu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Merujuk kepada dokumen Perkeliling Perbendaharaan Malaysia 2022, prosedur operasi standard SOP perolehan yang perlu dijalankan oleh agensi sebelum melaksanakan perolehan kerajaan diringkaskan kepada 5 bahagian tersebut, iaitu yang pertama, perancangan perolehan, di mana agensi perlu membangunkan strategi perolehan yang komprehensif
untuk mengurus perbelanjaan dengan berkesan dan dapat menangani sebarang cabaran yang berlaku semasa proses perolehan. SOP yang kedua adalah peruntukan atau pembiayaan. Agensi perlu memastikan anggaran peruntukan yang diberikan itu mencukupi supaya sumber dan dana yang diperlukan tersedia untuk melaksanakan proses perolehan. SOP yang ketiga adalah larangan pecah kecil, iaitu agensi dilarang memberikan pecahan terperinci pendapatan tahunan mereka untuk mengelakkan permintaan untuk sebut harga dan tawaran. SOP yang keempat adalah penyediaan spesifikasi yang terdiri daripada jawatan kuasa spesifikasi, iaitu ketua agensi memilih jawatan kuasa untuk memberikan arahan terperinci bagi setiap perolehan yang dijalankan. Tempoh masa penyediaan spesifikasi iaitu jawatan kuasa yang bertanggungjawab membuat peraturan dalam masa yang mencukupi, dan yang terakhir adalah butiran spesifikasi iaitu penjelasan berkaitan warna, saiz, bentuk, kualiti, pembungkusan dan faktor penting yang lain dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan kepada pihak pembekal atau kontraktor. SOP yang terakhir iaitu penggunaan kontrak pusat atau kontrak pusat sistem panel, iaitu agensi perlu memastikan mereka tidak berada dalam senarai kontrak pusat atau sistem panel kontrak pusat semasa membuat perolehan bahan dan perkhidmatan. Berdasarkan berita yang telah dipilih, iaitu penglibatan seorang penjawat awam yang merupakan seorang daripada 2 orang yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki memfailkan tuntutan palsu. Bentuk pelanggaran perolehan yang berlaku adalah yang pertama, pembayaran tidak mengikut prosedur iaitu improper payment yang berlaku kerana pembayaran yang diberikan untuk projek pemprosesan makanan ikan yang bernilai RM760,000 yang tidak pernah dilaksanakan. Melalui berita tersebut juga dinyatakan bahawa suspek disyaki bersekongkol dengan pemilik yang berusia 50-an yang juga pemilik tunggal projek itu menunjukkan bentuk pelanggaran yang kedua iaitu penggunaan orang tengah dalam urusan perolehan, yang mana orang tengah ini ialah individu yang menggunakan hubungan rapat dengan orang-orang yang memegang jawatan untuk keuntungan peribadi mereka. Hai, nama saya Naimah Soraya binti Hazalan dan nama matriks 28563. Seterusnya saya akan terangkan untuk bahagian nilai etika dan integriti penjawat awam berhubung dengan kes yang kami pilih. Kes yang dinyatakan dalam berita yang kami pilih menunjukkan bahawa terdapat penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah dan penyelewengan dalam kalangan penjawat awam yang terlibat dalam projek pemprosesan makan ikan. Kes ini membabitkan kerugian wang awam sebanyak RM760,000 dan menjejaskan reputasi dan kredibiliti sektor awam. Kes ini juga menimbulkan kemarahan dan kekecewaan rakyat terhadap penjawat awam yang tidak berintegriti. Seterusnya, menurut Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2020, Malaysia menduduki tempat ke-57 daripada 180 buah negara. Ini menunjukkan bahawa tahap rasuah yang agak tinggi dalam sektor awam di negara kita. Ini juga menunjukkan bahawa Malaysia masih menghadapi cabaran untuk memerangi rasuah dan meningkatkan integriti dan perkhidmatan awam. Seterusnya, menurut kajian Institut Darul Ihsan IDE pada 2019, 70% rakyat Malaysia percaya bahawa rasuah adalah masalah utama dalam sektor perkhidmatan awam dan 60% rakyat Malaysia tidak berpuas hati dengan usaha kerajaan memerangi rasuah. Kajian mendapati majoriti responden menganggap rasuah sebagai fenomena serius yang merosakkan sistem pentadbiran negara, dan mereka juga melihat rasuah sebagai satu bentuk penyalahgunaan kuasa, perkhidmatan amanah dan ketidakadilan sosial. Kajian ini juga menunjukkan bahawa lebih separuh daripada responden merasakan bahawa kerajaan tidak berkesan atau tidak melakukan usaha yang mencukupi untuk memerangi rasuah, dan mereka merasakan kerajaan tidak telus atau adil dalam mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dengan rasuah. Jadi kesimpulannya, kami berpandangan bahawa nilai etika dan integriti penjawat awam masa kini masih lemah dan perlu diperbaiki. Penjawat awam perlu memahami bahawa mereka berkhidmat untuk rakyat dan negara, bukannya semata-mata memegang jawatan kuasa. Mereka perlu mematuhi kod etika dan tata kelakuan perkhidmatan awam serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Menjaga accountability, integriti, ketulusan dan keadilan dalam tindakan dan keputusan mereka adalah penting untuk menambah baik dan mengekalkan nilai etika dan integriti penjawat awam masa kini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Ridwan bin Roslan. Nomatik saya ialah 288823. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan prosedur dan peranan SPRM, Ketua Audit Negara dan PSC yang berkaitan dengan kes projek pemprosinan makanan ikan di Kubang Pasu Kedah yang berjumlah RM760,000 di mana terdapat penyalahgunaan kuasa dan tuan pasu terhadap kes tersebut lah. So, terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh 3 agensi ni lah. So, kita akan start dengan Ketua Audit Negara. So, Ketua Audit Negara boleh membuat pemeriksaan, penyiasatan dan pengauditan terhadap akaun yang melibatkan pertuduhan kes. Seterusnya juga, Ketua Audit Negara juga boleh meminta penjelasan dan maklumat dan membuat carian dalam buku dan rekod. Laporan audit juga akan dibuat oleh Ketua Audit Negara dan akan diserahkan kepada pihak berkuasa seperti Menteri atau Ketua Menteri dengan tujuan untuk memastikan ketulusan dan keadilan dalam menangani kesalahan tuan pasu yang melibatkan kes. Seterusnya adalah Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah iaitu SPRM lah. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh SPRM lah, iaitu dengan di mana SPRM first adalah akan menerima aduan atau maklumat yang mencurigakan berkaitan dengan tuan pasu lah dalam kes tersebut. Seterusnya, SPRM akan membuat siasatan dan mengambil alih untuk melaksanakan siasatan menyuruh ke atas kes tersebut. Seterusnya juga, SPRM akan mengumpul data dan maklumat yang mencukupi bagi bukti yang relevan terhadap kes. Setelah siasatan selesai, bahagian perundangan dan pendakwaan akan memainkan peranan penting dalam menganalisis kertas siasatan dan menentukan sama ada pembicaraan itu perlu dijalankan dan undang-undang apa yang akan dikenakan terhadap kes tersebut lah. Dan seterusnya adalah Jawatan Kuasa Kira-kira Mata Wang iaitu PSC. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh PSC iaitu dengan menerima laporan audit dari Ketua Audit Negara yang mungkin menunjukkan kesilapan atau penyalahgunaan dana dalam kes tersebut. Seterusnya juga, PSC juga akan memeriksa laporan tahunan Ketua Audit Negara untuk tengoklah sama ada terdapat penyalahgunaan ke ataupun tuan pasu terhadap kes tersebut lah. So, next ialah PSC juga boleh melakukan penyiasatan sendiri terhadap kes-kes yang berkaitan, termasuk kes tuan pasu dalam projek pemprosinan makanan ikan. Dan last sekali, PSC ada kuasa untuk memanggil saksi dan meminta dokumen dan maklumat daripada kementerian atau agensi berkaitan untuk memberi pendapat terhadap kes inilah, untuk memastikan kes ini sama ada betul atau tidak berlakunya tuan pasu ataupun penyalahgunaan kuasa. Seterusnya adalah rumusan terhadap tahap profesionalisme SPRM, PSC dan Ketua Negara berkenaan dengan kes projek pemprosinan makanan ikan di Kubang Pasu Kedah, di mana SPRM menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dengan melaksanakan penyiasatan yang teliti dan mematuhi prosedur undang-undang yang berpegang pada prinsip keadilan. Seterusnya, PSC juga menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dengan melakukan penyelidikan yang teliti iaitu bekerja berdasarkan laporan yang audit yang diterima dan memberikan cadangan tindakan yang relevan kepada Dewan Rakyat. Dan akhir sekali, Ketua Audit Negara juga menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dengan menjalankan pengauditan yang menyeluruh dan mematuhi prinsip kerahsiaan dan menyampaikan laporan audit yang benar yang jujur kepada pihak berkuasa dengan tepat. Melalui isi-isi daripada perbincangan kami, di sini dapat kita simpulkan bahawa peruntukan belanjawan yang besar menyebabkan sektor perolehan kerajaan sering berlakunya rasuah, khususnya melibatkan penjawat awam. Penerapan sikap accountability dan integriti sangat penting bagi mengelakkan berlakunya ketirisan dana kerajaan ini. Oleh itu, SOP perolehan dibentuk di mana ia perlu dipatuhi oleh setiap agensi kerajaan sebelum melaksanakan perolehan, antaranya meliputi perancangan perolehan, peruntukan, larangan pecah kecil, penyediaan spesifikasi serta kontrak pusat sistem panel. Pelanggaran SOP yang dilakukan berkaitan kes penahanan 2 orang penjawat awam atas tuntutan palsu yang dilakukan adalah melibatkan pelanggaran improper payment dan penggunaan orang tengah dalam projek pemprosesan makanan ikan tersebut. Kajian-kajian lepas juga membuktikan bahawa nilai etika dan integriti masa kini perlu ditingkatkan.
Malaysia mempunyai 3 badan utama yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan kes rasuah yang melibatkan perolehan ini, iaitu Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam ataupun PAC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Melalui peranan-peranan ketiga-tiga badan tersebut, didapati mereka sangat kompeten dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam membantras kes tuntutan palsu yang melibatkan penjawat awam tersebut sebagai usaha untuk meminimumkan masalah ketirisan dana perolehan kerajaan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.